Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Ustaz doakan agar murid-murid sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan belajar pelajaran fiqh tahun 1. Pelajaran fiqh tahun 1. Murid-murid boleh buka muka surat yang kedua dan muka surat yang ketiga. Tapi sebelum tu, marilah sama-sama kita ulang balik pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Baik, murid-murid yang dikasihi Allah sekalian. Baik, pelajaran kita mengenai ibadat. Apakah dia ibadah? Ibadah ialah, kita tengok buku teks balik. Ibadah, pengertian ibadah. Ibadah ialah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada perkataan atau perbuatan yang bertepatan dengan syariat. Itulah yang kita pelajari pada minggu lepas. Ustaz ulang sekali lagi pengertian ibadah. Ibadah ialah pengabdian diri kepada Allah, sama ada perkataan atau perbuatan yang bertepatan dengan syariat Allah. Murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, hari ini kita masuk tajuk contoh ibadah. Yang pertama, solat berjamaah. Solat berjamaah. Macam mana eja solat berjamaah? Sod, lam, alif, ta marbutah, ba, ra, jim, mim, alif, ain, ha. Solat berjamaah. Contoh yang kedua, membaca Al-Quran. Macam mana eja membaca Al-Quran? Mim, ba, alif, ca. Alif, lam, qaf, ra, hamzah, alif, nun. Membaca Al-Quran. Contoh yang ketiga, membantu orang tua. Macam mana eja membantu orang tua? Mim, ba, ta, waw. Membantu. Alif, waw, ra, nga. Orang. Ta, waw, alif. Membantu orang tua. Contoh ibadah yang keempat, solat jenazah. Macam mana eja solat jenazah? Sod, lam, alif, ta marbutah, solat, jim, nun, alif, zai, ta marbutah, janazah. Solat jenazah, iaitu solat ke atas mayat atau solat ke atas orang mati. Contoh yang kelima iaitu bersedekah. Bara, sod, dal, qaf, ha. Bersedekah. Itulah contoh-contoh ibadat. Apabila kita melakukan ibadah, maka Allah akan beri pahala kepada kita. Murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, kita tengok seterusnya muka surat 3, aktiviti. Kitaran aktiviti harian murid. Maksudnya itulah aktiviti kita setiap hari. Baik, gambar yang pertama, nombor 1, bangun daripada tidur. Jadi bangun daripada tidur, kita terus bangun je, kita ucap Alhamdulillah, ataupun kita baca doa bangun tidur. Macam mana doa bangun tidur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa bangun tidur. Macam mana doa bangun tidur ni? Ni gambar dia yang pertama. Gambar yang pertama ni. Ustaz bulatkan.
Gambar yang pertama iaitu bangun daripada tidur, kita ucap alhamdulillah. Kemudian kita baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Faham ya murid-murid? Kemudian selepas dah kita baca doa, kita terus pergi mandi dan bersihkan diri. Mandi, bersihkan diri. Selesai semuanya, kita terus bersiap-siap untuk solat. Solat apa tu pagi? Solat subuh. Solat subuh berapa rakaat? 2 rakaat sahaja. Solat subuh. Selesai solat subuh, kita pun bersiap-siaplah untuk ke kelas. Tapi sekarang ni kita hanya bersiap-siap di rumah dan bersedia di depan telefon ataupun laptop masing-masing di rumah untuk kita belajar secara dalam talian. Macam tu. Tapi kena bersiap juga, bersedia juga supaya kita tidak ketinggalan. Jadi 10 minit sebelum mula kelas kita dah bersedia dengan kelengkapan-kelengkapan untuk belajar. Okey, seterusnya selesai belajar, gambar yang kelima, kita buat apa tu? Solat lagi. Solat apa tu? Tengah hari solat Zuhur. Berapa rakaat? Berapa rakaat solat Zuhur? 4 rakaat juga. Murid-murid faham ya? 4 rakaat solat Zuhur. Jadi lepas habis belajar, kita rehat sekejap. Lepas rehat sekejap, kita tunggu waktu Zuhur. Masuk je waktu Zuhur, kita terus bersiap-siap solat Zuhur. Kalau mak ayah ada kat rumah, kita bolehlah solat berjamaah. Seperti mana yang kita tadi. Yang tadi kita dah tunjukkan contoh ibadah tadi, solat berjamaah. Bolehlah solat berjamaah bersama ibu bapa di rumah jika ada. Kalau tak ada, kita bolehlah solat seorang diri. Yang penting kita solat. Yang penting kita solat. Solat Zuhur. Selepas tu, belajar lagi. Tapi untuk kelas petang pula. Belajar lagi. Selesai belajar kelas petang, kita solat lagi. Solat apa pula? Solat asar. Berapa rakaat? 4 rakaat juga. Murid-murid yang dikasihi Allah, kita solat asar 4 rakaat. Selepas selesai solat asar, kita pun bereksersis ataupun kita mengeluarkan peluh dengan bermain. Kalau gambar tu dia bermain bola untuk lelaki. Perempuan bolehlah bereksersis yang lain. Yang penting kita exercise ataupun kita bersenam supaya kita sehat. Ni gambar dia ni. Bersenam. Bersenam. Selesai kita bersenam, kita pun bersiap-siaplah untuk solat pula. Solat apa? Solat maghrib. Dah malam, kita bermula malam kita dengan solat maghrib. Solat maghrib berapa rakaat murid-murid? 3 rakaat. Jadi kita solat maghrib pula 3 rakaat. Selesai solat maghrib, bolehlah kita sementara nak tunggu isyak, bolehlah kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ataupun membaca buku pelajaran ataupun buat kerja. Selepas itu, bila dengar azan isyak, maka kita pun bersegeralah solat isyak. Yang ni boleh solat berjemaah. Sebab apa? Mak ayah dah balik daripada kerja. Jadi bolehlah solat isyak berjemaah bersama ibu dan ayah di rumah. Selesai solat isyak, kita buka buku, ulang kaji pelajaran,
Siapkan kerja-kerja yang telah dibagi oleh ustaz dan ustazah. Selesai je semua, maka kita bersedialah untuk tidur. Tapi sebelum tu kita kemas-kemas dulu. Simpan semua buku-buku yang kita gunakan tadi. Kemas peralatan-peralatan kita, pensel kita. Simpan elok-elok, susun elok-elok. Barulah kita pergi untuk tidur. Tapi sebelum tu, pergi ke tandas dulu, buang air, kemudian ambil wudu, barulah kita tidur. Sebelum tidur kita baca doa, tidur dulu. Apa dia? Bismikallahumma ahya wa amut. Itulah dia doa sebelum tidur. Itulah kitaran aktiviti harian yang perlu murid-murid lakukan. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa bermanfaat. Hidup kita sentiasa dalam beribadah kepada Allah. Faham ya murid-murid? Ustaz rasa cukuplah dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti seperti mana yang kita pelajari pada hari ini. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.